Soalannya adalah bagaimana, boleh ulang balik soalan tu, saya nak bagi clear soalan tu. Bagaimana tadi? Kita pembaca Quran Okey. Alhamdulillah. Jadi soalannya adalah bagaimana nak memelihara perspektif, supaya perspektif tu perspektif yang betul, bukan perspektif yang salah. Okey, pertama sekali kita kena faham ilmu munasabah adalah asasnya ijtihad. Boleh diterima, boleh ditolak. Kadang penemuan para ulama mengaitkan surah ini dengan surah selepas, dia punya dalil dia tak kuat, so kita boleh tolak. Tetapi ada ulama yang menemui kaitan yang sangat kuat, lalu kita boleh terima. Sebab begini, lahirnya ilmu munasabah walaupun ijtihad para ulama. Sebab apa ijtihad? Sebab Nabi tak pernah bagi tahu kenapa al-alaq selepas at-tin, kenapa al-qadar selepas al-alaq. Nabi tak bagi tahu. Tetapi Nabi memberitahu surah al-alaq mesti selepas at-tin, surah al-qadar mesti selepas al-alaq. Lalu akhirnya para sahabat memahami susunan Al-Quran yang sebenar. Lalu generasi terkemudian berusaha mencari sebab kenapa tiba-tiba Al-Quran mengalami perubahan susunan surah. Mengapa surah pertama bukan ke Al-Alaq, tiba-tiba surah yang pertama Al-Fatihah? Bukankah surah yang terakhir turun pada Nabi, yang sempurna penurunannya adalah An-Nasru, Idza Ja'a Nasrullah? Tiba-tiba para sahabat menyusun berdasarkan Nabi punya perintah, iaitulah surah yang terakhir, surah An-Nas. Jadi ulama yang terkemudian mula memikirkan, mula mengkaji, mengapa berlaku perubahan. Lalu rahsia-rahsia ini ditemui. Maka asas untuk menilai hubungan itu kuat ke tidak, boleh diterima ke tidak, sebab dah nama rahsia, memang tidak mudah ditemui, melainkan kena usaha cari. Kerana yang menyusun Quran ini dipanggil tauqifi. Yang susun Quran Allah. Kenapa berlaku perubahan? Sebab Allah Ta'ala decide. Allah Ta'ala memutuskan Quran yang akan ditinggalkan oleh Nabi tidak boleh ikut penurunan kepada Nabi 23 tahun. Quran apabila Nabi bakal meninggal nanti, mestilah Quran menurut susunan di Lauh Mahfuz. Lalu Allah Maha Bijaksana buat begitu, takkan kita tidak mengorek, mengkaji rahsia ini? So mesti ada sebab. Lalu antara asas penting untuk mengelakkan daripada salah perspektif adalah melihat kepada ada tak dokongan daripada ayat Quran. Di dalam Al-Quran ni ada banyak ayat Quran. Bila kita kata munasabahnya begini-begini, ada tak ayat Quran support? Sebagai contoh, saya sebut apa tadi? Surah Al-Qadar menegaskan apa yang patut dilakukan pada malam-malam Ramadan, yakni malam Al-Qadar yang tidak diketahui, iaitulah melakukan bacaan Al-Quran hingga menyentuh hati dan membina kekuatan. Okey, di mana salah kenyataan ulama begitu? Bahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah-surah yang mula dengan huruf-huruf muqatta'ah, anda perhatikan penghujung surah berkenaan akan berkesudahan dengan Nabi diperintahkan untuk fasabbih. Nabi diperintahkan untuk kekal membina kekuatan dalaman dengan salat, dengan tasbih, dengan zikrullah. Nabi disarankan agar jangan cepat angkat tangan mendoakan kemusnahan kaumnya. Jadi tidak ada pertentangan antara tafsiran para ulama pada munasabah
ya, ataupun tadabbur para ulama dengan ayat-ayat Quran yang support. Tetapi munasabah surah mesti ditolak apabila bertentangan dengan mana-mana ayat Quran, bertentangan dengan mana-mana hadis Nabi, bertentangan dengan mana-mana pendapat yang diutarakan oleh ya para sahabat dan para tabi'in. Itu asas yang kita pegang pada menerima ya munasabah surah ini, ataupun istilah kita masyhurkan tadi, istilah yang kita timbulkan tadi adalah perspektif, ya, cara memandang surah berkenaan. Ya, wallahu a'lam. Ya, ada lagi tak soalan? Kalau ada? Waalaikumsalam. Ini daripada mana? Daripada Jordan ke daripada luar? Bukan daripada student Jordan, Yang tadi pun daripada dalam tu, daripada Jordan lah. Oh, yang tadi kamu. Yang sekarang yang kedua ni student Jordan juga. Okey. Dua soalan. Apakah perbezaan antara perkataan anzala dengan nazala? Bagaimana seseorang itu tahu yang dia telah bertemu dengan malam Al-Qadar? Okey, wallahu alam bisawab. Apakah perbezaan perkataan anzala dengan perkataan nazala? Setakat bacaan saya, Allah Ta'ala Al-Quran menggunakan perkataan anzala pada menunjukkan proses pertama penurunan Al-Quran. Manakala proses yang kedua penurunan Al-Quran, maka perkataan yang digunakan adalah nazala. Anzala, Allah Ta'ala akan menggambarkan proses penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitulah bermaksud penurunan sekaligus. Wallahu a'lam. Adapun nazala itu Allah Ta'ala menggambarkan penurunan Al-Quran secara tadarrujan, secara mawaqi'an nujum, secara beransur-ansur. Sebab nazala itu sendiri bermaksud turun dan turun lagi dan turun lagi dan turun lagi. Tetapi anzala turun sekali, ya, diturunkan dan tidak lagi berulang. Jadi ia menunjukkan dua proses penurunan Al-Quran. Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus, dan langit dunia ke dalam dada Nabi adalah secara ya satu persatu beransur-ansur. Ya, wallahu alam. Ya. Yang kedua, soalannya berbunyi tadi apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Soalan kedua tadi adalah apakah tanda-tanda saya bertemu dengan Lailatul Qadar? Antara tanda orang bertemu dengan Lailatul Qadar adalah wajahnya bercahaya terang benderang pada pagi itu. Tak, lawak je. Jangan take serius, gurau je. Macam mana nak jawab soalan ni? Apakah tanda-tanda seseorang telah bertemu Lailatul Qadar? Saya nak cerita pun susah sebab saya tak ada pengalaman jumpa Lailatul Qadar. Sebab macam sama je malam-malam yang saya lalui sejak daripada 10 malam terakhir, sejak daripada kecil sampai Ramadan ni. Saya tak pernah jumpa ada pokok sujud. Jadi macam mana kita nak kata malam Lailatul Qadar dah berlaku kan? Tetapi ada hadis Nabi SAW pada menjelaskan tanda-tanda Lailatul Qadar berdasarkan cahaya matahari dan cuaca di waktu pagi. Wallahu a'lam. Ya, perlu diperhalusi hadis berkenaan. Maksud saya hadis itu sahih, tetapi maknanya itu memerlukan kita perhalusi. Bagi saya, usah menunggu tanda. Bangunkan sahaja malam-malam terakhir Ramadan dengan sepenuh hati imanan wa ihtisaban. Ya, kalau malam tadi malam 27, kita barangkali memberi perhatian lebih sedikit kepada malam 27. Kerana kedapatan para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab yang dengan yakinnya mengatakan malam 27. Tetapi jangan kita
mendabik dada memberitahu orang yang kita bangun malam. Alhamdulillah, saya tahajud pagi tadi, ya, 20 rakaat. Itu hanya membatalkan keikhlasan kita. Jadi kalau ditanya apakah tanda-tanda orang bertemu dengan Lailatul Qadar, saya tak tahu apa jawapan. Sebab tak tahu apa tanda orang tu secara zahir dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Tapi saya percaya, saya sangat yakin, tanda orang bertemu dengan Lailatul Qadar adalah dia menjadi orang yang sangat suka berdoa, dan yang kedua, orang yang sangat ramah mesra apabila mendekati ahli keluarga, anak-anak, dan juga mereka-mereka di luar sana yang bernama orang-orang yang memerlukan. Kerana saya memandang ayat 185 cerita pasal Ramadan, Quran turun. Lepas tu ayat 186 cerita pasal doa, dan ayat 187 cerita pasal hubungan suami isteri. Maka saya percaya ada isyari di situ, iaitulah tanda orang yang jumpa Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita semua, adalah dia semakin suka berdoa, dia semakin meyakini Allah Maha mendengar, dan dia sangatlah lemah dalam segenap segi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebelum Ramadan dia jarang berdoa. Entah macam mana di bulan Ramadan al-Mubarak dia bertemu dengan Lailatul Qadar, ya, lalu dia menjadi orang yang suka berdoa. Dan yang kedua, dia jadi orang yang sangat ramah. Ya, sebenarnya ini bukan tanda orang jumpa Lailatul Qadar. Sebab semua orang boleh bertemu Lailatul Qadar. Adakah kita nak kata Lailatul Qadar ini berlaku hanya 10 saat saja? So, untunglah orang yang jumpa. Ya, dan tanda-tandanya sekian-sekian. Lailatul Qadar dah nama pun Lailah. Maka ma ba'dal maghrib. Apabila matahari mula terbenam, di situ mulanya malam. Sehinggalah waktu fajar azan subuh. Quran al-Fajar itu. Maka kenapa kita bataskan orang yang jumpa Lailatul Qadar ni, seolah-olah Lailatul Qadar ni VVIP yang datang hanya 10 saat, yang datang hanya 10 minit, untunglah siapa yang bangun waktu tu. Sedangkan ruang waktu itu luas. Semua orang boleh bertemu dengan Lailatul Qadar asalkan iman dan wahtisaban, dia melakukan dengan ikhlas, bukan menunjuk-nunjuk, maka Allah lipat kali gandakan lebih daripada 1000 bulan. So, apa yang Allah Ta'ala luaskan, jangan kita bataskan. Apa yang Allah Ta'ala bataskan, jangan kita luaskan. Itu kaedah kita. Jadi, semua orang boleh bertemu dengan Lailatul Qadar. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengasih pada malam Lailatul Qadar. Semua orang Allah Ta'ala berikan kelebihan ini kepada umat Nabi Muhammad. Siapa kita nak membatas-bataskan? Tetapi kalau ditanya apa tanda-tanda orang diampunkan dosa, maka itulah jawapan saya. Ya, orang yang ada tanda-tanda Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi soalan? Boleh. Kalau saya pitam tengah jalan tu, kamu teruskanlah perjuangan. Boleh je, insya-Allah. Bukan selalu berjumpa adik-adik Jordan. Sebenarnya untuk maklumat adik-adik, 27 Ramadan ni kita punya plan asal dengan Dr. Azrul Tadabbur Center. Alhamdulillah, pada peringkat awal kita dapat persetujuan daripada Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi untuk live di Tadabbur Center. Kita dapat persetujuan. Tetapi 3 hari lepas Syekh Dr. Salah bagi tahu keuzuran. Allahu Akbar, kami mendoakan Syekh agar sihat. Pada masa yang sama tidak dapat menyembunyikan kesedihan, tak dapat nak live, nak tatap wajah Syekh secara live. Nak katanya memang saya beri masa, kami memang letak ke 27 Ramadan ni untuk Jordan. Jadi silakanlah, kalau ada nak tanya soalan, mana boleh jawab saya jawab. Kalau bolehlah tanya. Waalaikumsalam.
bagaimana saya menghubungkan ayat pertama suratul Qadar dengan ayat 23 suratul Baqarah, kerana kelihatan sangat jauh tu. Macam mana ustaz boleh hubungkan dengan ayat 23? Yes, ayat 23. Dalam hal ini kena baca muqaddimah al-asas fit tafsir. Kalau kita tak baca, kita tak akan faham kenapa ada ulama seperti Sa'id Hawa menghubungkan semua surah selepas Baqarah dengan Baqarah. Jadi kita kena baca muqaddimah tu. Sebenarnya bukan saya yang hubungkan. Saya merujuk kepada al-asas fit tafsir yang menghubungkan seluruh surah-surah dalam Al-Quran selepas Baqarah dengan Baqarah. Kerana bagi Sa'id Hawa al-Allamah ini, Al-Baqarah itu dustur Al-Fatihah. Al-Baqarah itu adalah perlembagaan Al-Fatihah. Dalam bahasa mudahnya, Al-Baqarah menghuraikan 7 ayat surah Al-Fatihah. Jadi seluruh yang Islam mahukan terletak pada 7 ayat, dan untuk yang memerlukan penjelasan, ya, uhkimat thumma fussilat, kan? Allah Ta'ala uhkimat dengan suratul Fatihah, kemudian fussilat, Allah Ta'ala huraikan dalam suratul Baqarah dengan sangat sempurna. Lalu pegangan ulama ini adalah apa yang datang selepas itu tidak lari daripada suratul Baqarah. Jadi beliau menghubungkan suratul Qadar dengan surah Al-Baqarah pada ayat mencabar manusia mendatangkan Quran. Kalau kalian mengatakan Quran ini kalamul bashar, sila datangkan Quran, walau satu surah yang seumpama Quran. That's why suratul Qadar, ya, turun dengan nada kami, sesungguhnya. Kenapa kena ada sesungguhnya? Sebab ada yang ragu, so dia mencabar mereka, ya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Mhm. 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 Apa soalannya? Tak clear. Okey, bye-bye kawan-kawan Haji, InsyaAllah jumpa lagi. Macam mana sekali?